Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil alamin. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira bayna yaday as-sa'ah fa'adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad Ar-Rahmatul Muhda wa Ni'matul Musda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Nazir dan Jawatan Kuasa Masjid, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, para asatizah dan ustazah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama dan menyambung pembacaan kitab kita Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafiz Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Kita masuk pada hadis yang seterusnya, iaitu hadis ni hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam bab Al-Fitan. Imam Ahmad meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaku ummati ala yaday ghilmah, kehancuran umatku terletak di tangan anak-anak kecil. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, Marwan berkata, laknat Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka, yakni anak-anak kecil itu. Marwan ni ialah Marwan bin Hakam daripada Bani Umayyah. Pada waktu itu dia sama sekali belum berkuasa sehingga tidak ada seorang pun yang menyertai kami dalam majlis. Pada waktu tersebut Bani Umayyah belum berkuasa lagi. Umayyah berkuasa bila? Selepas daripada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kan kita telah baca sebelum ni. Lepas zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan pegang sekejap, kemudian bermulalah dinasti Bani Umayyah. Start Bani Umayyah, keluarga Bani Umayyah memerintah umat Islam. Baik, Marwan termasuk daripada Bani Umayyah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyambung, demi Allah, andaikan aku mahu menceritakan Bani Fulan dan Bani Fulan, tentu aku lakukan. Kata perawi hadis ni, Amr bin Yahya bin Sa'id, aku pernah keluar bersama ayahku pergi menemui Bani Marwan. Setelah mereka berkuasa, ternyata mereka lah yang membai'ah anak-anak kecil. Di antara anak-anak yang dibai'ah itu bahkan ada yang masih lagi dalam gendongan. Aku berkata, boleh jadi orang kamu inilah yang pernah aku dengar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakannya kepada kami bahawa raja-raja itu seorang yang mirip dengan yang lain. Baik, cerita dia begini tuan-tuan. Hadis ni Nabi SAW sebut ketika Nabi masih ada lagi. Ketika Nabi SAW masih ada, Nabi sebut bahawa umat aku ni akan binasa di tangan budak-budak. Maksud dia budak-budak ni apa? Maksud dia budak-budak yang diberikan kuasa menjadi khalifah, dibai'ah menjadi khalifah. Ini berlaku bila? Bila mula zaman monarki. Bila mula zaman Bani Umayyah, iaitulah sistem yang pertama menggunakan sistem monarki. Kuasa yang menjadi khalifah yang memimpin umat ni diturun daripada ayah, turun anak, turun kepada keluarga, adik-beradik dan sebagainya. Jadi ketika Nabi sebut ni Marwan bin Hakam, iaitulah salah seorang daripada Bani Umayyah. Kan nanti Marwan ni dia jadi khalifah juga selepas Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Marwan bin Hakam, Al-Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik. Ni semua keluarga dia ni, semua jadi khalifah Bani Umayyah. Jadi ketika dia belum jadi khalifah lagi, belum jadi seorang yang berkuasa lagi, ketika dia dengar Nabi SAW sebut kehancuran umat aku apabila bai'ah pemimpin ni diletak kepada budak-budak kecil. Ketika tu Marwan kata, dia kata, apalah apa dia kata ni, laknat Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka yang melantik anak-anak kecil jadi khalifah tu. Abu Hurairah lepas daripada tu dia kata, kalau aku ketika meriwayatkan hadis ni, aku boleh cerita siapa si fulan bin si fulan yang melantik anak-anak kecil menjadi khalifah. Iaitulah maksud dia anak-anak kecil ini
mereka menyerahkan kepada sepatutnya ada orang yang lebih layak, tapi disebabkan anak tu adalah pewaris takhta dan juga daripada darah dia, maka diserahkan kepada ahli keluarga. Kenapa Nabi sebut dia akan menyebabkan halaka ummati, dia akan menyebabkan kehancuran pada umat? Kerana diserahkan kuasa kepada orang yang bukan ahli dia. Adakah orang ni tadi yang jadi khalifah ni, dia orang yang layak untuk menjadi khalifah? Belum tentu. Tapi kerana dia adalah sistem monarki, dia adalah keturunan anak kepada bapa dia, maka dilepaskan dengan cara begitu. Sedangkan di zaman Nabi SAW dan Khulafa Ar-Rashidin, di zaman Khulafa Ar-Rashidin selepas kewafatan Nabi SAW, pemimpin daripada ummah dilantik dengan cara macam mana? Dilantik dengan cara syura. Para sahabat bincang, siapa yang lebih layak di antara mereka, yang lebih afdal di antara mereka, yang mempunyai kepakaran untuk memimpin, yang paling layak, maka mereka akan serahkan kepada orang tersebut. Sebab itulah kita telah baca bagaimana para sahabat ketika Nabi SAW wafat, semuanya mengeluarkan hadis-hadis, dalil-dalil kepada sahabat-sahabat yang Nabi SAW pernah puji. Sayyidina Abu Bakar Nabi pernah puji sekian-sekian, Sayyidina Umar Nabi pernah puji sekian-sekian. Akhirnya sahabat-sahabat bila tengok begitu, maka mereka melantik Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitulah juga ketika pemilihan Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, mereka ini memilih orang yang paling layak. Tapi bila kita menyerahkan kuasa kepada orang yang bukan ahlinya, maka Nabi kata fantaziris sa'ah. Nabi sebut, saya tak ingat matanya, Nabi SAW sebut, idza wusidal amru, jika kamu menyerahkan satu amanah kepada orang yang bukan ahlinya, fantaziris sa'ah, maka tunggulah waktu kebinasaan. Kenapa? Kerana orang tersebut bukanlah orang yang mempunyai kelayakan untuk memerintah. Baik. Hadis-hadis ini, kata Imam Ibn Katsir, banyak sekali jumlahnya dan semuanya sudah kami tulis dalam kitab Dalailun Nubuwah. Hadis ini pun sudah ada dalam cerita tentang si pendusta dan si perosak Al-Kadzab wal-Mubir yang muncul di Kufah pada zaman pemerintahan Abdullah bin Zubair, sedangkan si perosak ialah Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, pembunuh Abdullah bin Zubair, seperti yang pernah diceritakan dalam bab terdahulu. Selain daripada itu, sudah dihuraikan pula hadis tentang bendera-bendera hitam yang dibawa oleh Bani Abbas semasa mengambil alih kekuasaan dari tangan Bani Umayyah pada tahun 302 Hijrah, tepatnya ketika kekuasaan beralih dari Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam bin Abil alaihis salam, yang radhiyallahu an, yang dikenali dengan Marwan al-Himar atau Marwan al-Ja'di kerana berguru dengan al-Ja'di bin Dirham al-Mu'tazili. Dialah khalifah terakhir daripada Bani Umayyah, kemudian beralihlah kekuasaan daripada As-Safah, yang diceritakan kisahnya sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Dan kita pun telah baca sebelum ni kisah bagaimana kerosakan umat ataupun fitnah yang berlaku pada umat yang besar berlaku pada zaman Bani Umayyah, iaitulah ketika terutama zaman Yazid bin Muawiyah, ketika Marwan bin Hakam, hingga ada peristiwa di mana di zaman Yazid bin Muawiyah berlaku peristiwa Ibahatul Madinah ataupun Harrah yang menyebabkan Madinatul Munawwarah diserang. Berlaku juga peristiwa Karbala yang menyebabkan umat ini menjadi fitnah, dan akhirnya ahli keluarga Nabi SAW, ahlul bait Nabi SAW, kebanyakannya terbunuh dalam peristiwa tersebut. Kemudian jadi juga peristiwa penyerangan Mekah yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ketika hendak menangkap Abdullah bin Zubair, dan akhirnya menyebabkan Abdullah bin Zubair ini terbunuh. Ini fitnah-fitnah yang banyak berlaku ketika zaman Bani Umayyah. Salah satunya kerana apa? Kerana mereka melantik anak-anak mereka yang bukan ada kelayakan dalam pemerintahan. Dan tuan-tuan sekalian, ni kita baru baca kisah Bani Umayyah. Kenapa Al-Imam Ibn Katsir sebut Bani Umayyah dan awal Bani Abbasiyah saja? Kerana Al-Imam Ibn Katsir hidup di zaman Bani Abbasiyah. Dia sempat cerita peristiwa yang berlaku zaman dia dan sebelum daripada dia. Sedangkan kalau tuan-tuan tengok sejarah, berlaku juga di zaman Uthmaniyah. Fitnah yang berlaku akibat sistem monarki ni tadi. Khalifah ni tadi menyerahkan kuasa kepada anak dia dan anak dia seterusnya. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan mengkaji sejarah Uthmaniyah, ada di antara Sultan-Sultan Uthmaniyah ni dia ada perangai pelik sikit. Dia ada perangai pelik. Perangai pelik ni kerana kalau kita punya bahasa hari ni, dia ada masalah kesihatan mental lah. Jadi kenapa kalau tuan-tuan baca Sultan-Sultan Uthmaniyah ni ada yang hebat, tetapi ada juga yang ada masalah. Kalau kita membaca sejarah, salah satunya kata pengkaji sejarah, kerana Sultan-Sultan Uthmaniyah ni, mereka ni kadang-kadang dibesarkan dalam keadaan tidak normal. Apa maksud dibesarkan dalam keadaan tidak normal? Mereka ini pewaris-pewaris takhta
yang akan menjadi khalifah dalam Sultan Osmaniyah ni berhadapan dengan ancaman bunuh. Orang bunuh dia kerana apa? Kalau bunuh dia, takhta akan pergi kepada orang lain. Jadi orang yang ni dia ada komplot dengan orang ni. Jadi benda tu jadi satu benda yang complicated. Maka ada di antara pewaris-pewaris takhta ni disembunyikan, dan ada yang dikurung. Ketika kecil dia dikurung. Kurung tu bukan sebab dipenjarakan, tapi kurung tu atas sebab keselamatan. Tak nak bagi budak ni jumpa dengan orang ramai merayau sana sini, menyebabkan dia terdedah kepada pembunuhan dan nanti takhta tu hilang. Jadi disebabkan tu ada di antara anak-anak daripada pemimpin Osmaniyah ni terpaksa disembunyikan. Tuan boleh cari kisah ni. Dan akhirnya bila mereka dikurung, tak berjumpa dengan orang, mereka tak bergaul, tak jadi kanak-kanak yang normal, tak melalui proses pembesaran yang sempurna, akhirnya mereka mempunyai masalah dari sudut dari sudut pemikiran mereka, dari sudut attitude mereka, sikap mereka. Mereka jadi orang yang hebat, jadi yang berani, tapi mereka ada perangai-perangai pelik di mereka. Kenapa? Kerana salah satunya adalah ancaman daripada kes-kes pembunuhan ni. Tuan boleh bacalah kisah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Tuan boleh baca bagaimana kisah pemberontakan tentera elit daripada Osmaniyah yang dipanggil dengan nama saya tak ingat nama dia. Tuan kalau tengok gambar tu, dia duk pakai ada bentuk petak atas tu kan. Yang tu dia punya tentera elit dia. Tentera elit tu sempas, kalau tak silap saya, selepas daripada zaman Sultan Sulaiman dimansuhkan kerana Janisari, nama kumpulan elit, tentera elit daripada Osmaniyah ni nama dia Janisari. Janisari ni dimansuhkan selepas daripada zaman Sultan Sulaiman kalau tak silap saya. Kerana apa? Kerana Janisari ni juga terlibat dalam, ada digunakan oleh pembesar-pembesar Khilafah Osmaniyah untuk menjatuhkan di antara satu sama lain. Ini politik lah tuan kan. Bila kita kata berkaitan dengan kuasa, lagi-lagi lah wilayah Osmaniyah ni bukan satu kerajaan yang kecil tuan. Wilayah Osmaniyah yang ada pada hari ini, Turki itu 1/3 daripada saiz asal dia. Wilayah Osmaniyah yang asal daripada Turki itu sampai ke Saudi hari ini tuan. Termasuklah kawasan Syria, termasuklah kawasan Iraq, termasuklah kawasan Syam, termasuklah kawasan Yaman. Semua kawasan tu adalah wilayah-wilayah di bawah Osmaniyah. Jadinya bila jadi pemerintah yang mempunyai wilayah yang besar, ini satu kekayaan yang luar biasa tuan-tuan. Jadinya bila orang manusia ni, bila diuji dengan kekayaan, dengan pangkat dan sebagainya, sanggup melakukan macam-macam perkara. Ini biasalah tuan-tuan dalam dunia kita, bukan saja daripada hari ini, sejak daripada zaman dahulu lagi. Mana Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitab dia ni menyebut bahawa apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ni telah berlaku di zaman Bani Umayyah dan juga zaman Bani Abbasiyah. Baik. Dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kanas banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'u takthuru qalu fama ta'muruna qala fa bi bai'atil awwal wa'atuhum haqqahum fa inna Allaha sa'iluhum amma istar'ahum." Bani Israel dulu selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali wafat seorang nabi, maka diganti oleh nabi berikutnya. Dan sesungguhnya sepeninggalanku tak akan ada nabi lagi. Yang ada hanyalah khalifah-khalifah yang ramai. Para sahabat bertanya, "Kalau begitu apa yang kamu perintahkan kepada kami ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berbaiatlah kepada khalifah yang pertama, lalu kepada yang pertama yang berikutnya. Berikan kepada mereka haknya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meminta bertanggungjawab, akan meminta bertanggungjawab mereka tentang apa yang mereka pimpin." Baik. Tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis Nabi cerita pertama ni tentang Bani Israel. Bani Israel ni dia adalah anak-anak keturunan daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Kerana Israel itu adalah nama Nabi Yaqub alaihissalam, Israel. Nabi Ibrahim alaihissalam ada beberapa orang isteri. Isteri yang pertamanya Siti Sarah. Isteri yang keduanya adalah Siti Hajar. Hajar alaihissalam mempunyai anak Nabi Ismail alaihissalam yang ditinggalkan di Mekah, menjadi keturunan Arab daripada Bani Nabi Ismail tersebut. Kemudian daripada Siti Sarah adanya anak dari Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ada anak Nabi Yaqub.
Nabi Yaqub ini dia gelaran nama dia adalah Israel. Nabi Yaqub ini dia ada anak Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Sebab tu tuan-tuan baca dalam kisah Nabi Yusuf, surah Yusuf tu, permulaan kisah Nabi Yusuf tu cerita macam mana Nabi Yusuf alaihissalam berhadapan dengan adik-beradik dia. Adik-beradik dia siapa? Anak kepada Nabi Yaqub. Juga Bani Israel lah tu maksudnya. Anak kepada Bani ni anak-anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Tuan-tuan daripada situ tuan-tuan boleh tengok perangai orang Bani Israel ni tuan-tuan. Daripada dulu sampai sekarang. Sama je cerita dia. Ni Bani Israel first batch ni tuan-tuan. Anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam. Kan Nabi Yusuf alaihissalam bila dia cerita pada ayah dia, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Sungguhnya aku lihat 11 bulan dan bintang ini sujud kepada aku dalam mimpi aku. Maka ayah dia Nabi Yaqub alaihissalam kata apa? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai Yusuf, cerita engkau ni kau jangan cerita kepada adik-adik-beradik yang lain. Fayakidu laka kaida. Takut mereka ni akan jadi tak suka kepada kamu, benci pada kamu dan melakukan satu benda yang tak elok kepada kamu. Kenapa Nabi Yaqub bagi tahu kepada Nabi Yusuf gini? Sebab dia tahu anak-anak dia punya perangai ni tadi. Okey. Tuan-tuan pun bacalah, panjanglah kisah Nabi Yusuf alaihissalam ni. Mula-mula dia adik-beradik pada Nabi Yusuf ni duk fikir, dia tengok ayah dia ni macam sayang pada Nabi Yusuf ni lebih pada adik-beradik lain. Jadi mula rasa dengki kepada adik ni tadi. Maka dia pun cakap pada ayah dia, boleh tak aku nak bawa adik aku ni pergi jalan-jalan. Ayah dia kata tak boleh, nanti takut kena makan dengan serigala nanti. Zaman tu serigala bersepah tu, bukan macam zaman kita hari ni. Di zaman tu takut engkau ni kan duk main-main leka kepada adik kecil ni kan, biar je kan kena makan dengan serigala pula. Dan saya regahkan cerita, akhirnya mereka ni campak Nabi Yusuf alaihissalam tak dalam telaga. Kemudian dia bawa pakaian waja'u qamisihi bidamin kadhib kan. Dia bawa kepada Nabi Yaqub alaihissalam jubah bidamin kadhib, dengan darah yang tipu. Darah tu daripada binatang-binatang dia ambil dari rumah. Dia kata adik kami Yusuf ni telah kena makan dengan serigala. Tuan-tuan tahu siapa yang bawa jubah darah palsu ni jumpa Nabi Yaqub alaihissalam? Siapa nama abang dia tu? Abang dia tu nama Yahuda. Nama Yahuda. Anak cucu cicit dia tu orang Yahudi. Kalau keturunan dia tu tadi, pak dia yang pertama tu, tok dia yang pertama tu, bapa dia sendiri tipu. Bapa dia tu Nabi, tuan-tuan, Nabi Yaqub alaihissalam. Yang dia tu Nabi Yusuf alaihissalam, tuan-tuan. Kalaulah yang tu perangai macam tu, yang bawah-bawah ni perangai lagi teruk lah. Walaupun mereka ni dipimpin oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, tapi Allah subhanahu wa ta'ala sebut mereka ni membunuh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairil haqq. Tuan-tuan akan jumpa ayat begini dalam Al-Quran Al-Karim sebut tentang Bani Israel ni, mereka dipimpin oleh Nabi tapi mereka lawan Nabi-Nabi Allah Ta'ala bagi untuk memimpin mereka ini. Dan bila Nabi datang bukan daripada Bani Israel, mereka lawan pula Nabi tersebut. Contohnya apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah di mana Sufiyah binti Huyai bin Al-Akhtab. Sufiyah binti Huyai adalah salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Yang mana Sufiyah ni dia bangsa Yahudi. Salah seorang daripada isteri Nabi berbangsa Yahudi, Sufiyah binti Huyai bin Al-Akhtab. Dan ayah dia ni Huyai bin Al-Akhtab ni merupakan, kita kata hari ni macam CEO Yahudi dekat Madinah. Bos besar Yahudi dekat Madinah, yang ada rumah dekat Madinah dan ada rumah dekat Khaybar. Jadi bila Sufiyah binti Huyai jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cerita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mula hijrah ke Madinah, sampai ke Madinah. Kan kita sebut bahawa orang Yahudi ni, kenapa dia ada kat Madinah? Kerana dia menunggu Nabi akhir zaman. Kerana dalam kitab-kitab dia sebut bahawa Nabi akhir zaman akan sampai ke Madinatul Munawwarah. Jadi mereka berkumpul kat Madinah tunggu Nabi akhir zaman. Tapi bila Nabi yang dikatakan dalam kitab-kitab mereka ni muncul di Madinatul Munawwarah, Sufiyah binti Huyai cerita ketika Nabi SAW sampai kat Madinah, hijrah sampai Madinah, ayah dia ni Huyai bin Al-Akhtab dengan salah seorang daripada adik-beradik dia pergi Madinah, daripada Khaybar pergi Madinah. Jumpa Nabi SAW, nak pastikan betul ke ini orang yang disebut dalam kitab-kitab mereka. Kerana mereka tahu, kenal tanda-tanda kenabian Nabi SAW. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang kami berikan kitab pada mereka, iaitu ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kenal Nabi SAW macam kenal anak-anak sendiri. Mereka tahu semua tanda-tanda pada kenabian.
Jadinya bila sampai ke Madinah, Huyai bin Al-Akhtab ni jumpa Nabi SAW pun semua. Bila dah jumpa, dalam nak balik semula ke Khaybar, adik-beradik dia ni tanya. Dia kata, abang, orang tadi tu dia ke? Maksud dia, Nabi SAW tu betul ke tu orang yang disebut dalam kitab-kitab kita? Tu ke yang mengaku Nabi akhir zaman ni? Huyai bin Al-Akhtab kata, betul, confirm. Dialah orang yang disebut dalam kitab kita. Dengan tanda-tanda dia pun confirm. Kita duk ingat Huyai tadi bila confirm kata tu Nabi SAW, Nabi akhir zaman yang mana disebut dalam kitab-kitab, kita kata dia ingat nak beriman pada Nabi SAW. Tak, tuan-tuan. Huyai bin Al-Akhtab kata, aku bersumpah selagi aku hidup, aku kelawan orang ni. Ni perangai orang Yahudi ni, tuan-tuan. Jadi kita kata, kalaulah kita tengok kezaliman hari ni, kadang-kadang kita duk baca, tengok video macam mana teruknya perangai Yahudi hari ni mereka menunjukkan belang mereka, tuan-tuan. Mereka ni sengaja melakukan genocide. Dia bukan peperangan, tuan-tuan. Kalau peperangan, dia equal power. Maknanya satu negara yang ada tentera, satu negara yang ada tentera juga. Satu negara yang ada kereta tank, satu negara pun ada kereta tank juga. Macam tuan-tuan tengok apa yang berlaku dekat Ukraine. Itu kita boleh sebut peperangan lah. Dia equal. Walaupun taklah equal, tapi dua-dua ada kekuatan. Yang ni mereka menyerang kawasan yang tak ada kekuatan. Tak ada kereta tank, tak ada jet tentera, tak ada tentera yang rasmi, tuan-tuan. Mereka menyerang. Ini kita kata bukan peperangan, dia genocide. Dia pembunuhan beramai-ramai. Dan juga mereka sengaja menyasarkan orang awam. Tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan pun dah tengok video-video macam mana mereka menyasarkan hospital, mereka menyasarkan kem-kem pelarian, mereka menyasarkan sekolah-sekolah yang menjadi perlindungan. Sekolah UN pun mereka bom, tuan-tuan. Ni satu-satunya negara yang above the law. Negara-negara lain terpaksa ikut undang-undang dunia. Kalau tak kena dakwa dekat Mahkamah Antarabangsa. Tapi satu-satunya negara ni, Zionis Israel ni, tuan-tuan, dia above the law. Dia boleh buat apa dia suka. Dia tahu dia takkan kena tindakan, tuan-tuan. Ni kita kata teruknya perangai ni. Bila kita duk baca kata macam ginilah rupanya ketika Nabi-Nabi dulu Allah Ta'ala utuhkan berhadapan orang perangai macam ginilah, tuan-tuan. Susahnya Nabi dulu. Jadi perangai tersebut, DNA tersebut berterusan sampai ke hari ni, perangai mereka ni, tuan-tuan. Dan mereka ni Allah Ta'ala hantar Nabi-Nabi. Tapi selepas daripada Nabi SAW, Nabi kata, wa innahu la nabiyya ba'di. Lepas daripada aku tak ada Nabi lagi dah lepas daripada ni. Nabi-Nabi daripada dulu memimpin umat sampailah Nabi Muhammad SAW. Lepas aku tidak ada Nabi lagi. Wasatakunu khulafa'u. Dan yang ada pada kamu adalah khalifah-khalifah yang ramai. Para sahabat bertanya, kalau begitu apa yang kau perintahkan kepada kami? Fama ta'muruna. Jadi bila Nabi dah tak ada, yang memimpin umat adalah khalifah-khalifah, apa yang kita kena buat? Nabi SAW sebut bahawa berbai'ahlah kepada khalifah yang pertama, lalu kepada yang pertama berikutnya. Berikan kepada mereka haknya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan meminta mereka yang bertanggungjawab tentang apa yang mereka pimpin. Nabi suruh, jika ada khalifah maka bai'ahlah kepada khalifah yang ada. Tetapi tuan-tuan, zaman kita ni khalifah dah tak ada dah, tuan-tuan. Dah tak ada. Sebab itulah kita saya ingat saya pernah sebut dekat sini dulu, kenapa musuh-musuh Islam disengaja menjatuhkan khilafah Uthmaniyah. Kalau kita cerita bagaimana khilafah Uthmaniyah dijatuhkan, kerana tujuannya adalah untuk menjajah wilayah-wilayah milik umat Islam. Daripada dulu, daripada Nabi SAW diutuskan, umat ni sentiasa ada satu pemimpin representatif yang menjaga seluruh umat ni. Sekarang ni tak ada, tuan-tuan. Contoh tuan-tuan sebut satu pemimpin, satu nama yang menjaga umat seluruhnya. Tak ada. Kita tak ada wakil, tak ada representatif, tuan-tuan. Inilah tadi saya pergi dekat Institut Diplomatik dengan Foreign Affairs dekat KL tu, bawah Wisma Putra. Jadi kita duduk bincang, dia kata tak banyak benda yang kita boleh buat. Kenapa? Kerana satunya kita tidak ada satu pemimpin yang boleh mewakili umat, yang boleh ambil tindakan. Beza zaman kita ada khalifah. Kalau contoh zaman khilafah, sama ada Osmaniyah ke, Umayyah ke, Abbasiyah ke, kalau berlaku apa yang berlaku dekat Palestin hari ni, semua wilayah-wilayah Islam akan hantar tentera kat wilayah tersebut. Sekarang ni tak ada, tuan-tuan. Tak boleh. Kita boleh katakan inilah zaman titik umat Islam berada dalam keadaan paling lemah sekali. Dulu kita sangat berkuasa, musuh takut kepada kita. Tapi sekarang kita berada di titik yang paling lemah sekali. Umat Islam hampir 2 bilion, tapi tak boleh nak buat apa, tuan-tuan. Rakyat menyokong, buat demonstrasi, buat solidariti, hantar sumbangan dan sebagainya. Tapi pemimpin-pemimpin daripada kalangan umat Islam ni macam tak boleh apa nak buat. Sekadar boleh keluarkan statement demi statement, kritikan demi kritikan. Ada yang boleh putuskan hubungan perniagaan, ada yang tak nak putuskan hubungan. Tapi begitu je lah yang kita boleh buat, tuan-tuan. Tak nampak
2 bilion ni kekuatan dia boleh mengalahkan Yahudi yang hanya ada beberapa puluh juta je orang Yahudi ni, tak banyak buat atas dunia ni tuan. Inilah membenarkan apa yang Nabi SAW sebut bahawa bal antum kathir walakinnakum ghusaan qawsa'is sail. Bahkan kamu nanti akhir zaman ramai, tapi ramai kamu seperti buih yang ada pada waktu banjir. Tak boleh buat apa tuan-tuan. Kita ada 2 bilion tapi kita tak boleh nak buat apa. Sebab tu kita kata sebelum daripada ni, Islam ni ada pemimpin yang menjaga dia. Ketika Nabi ada, Nabi yang memimpin. Semua umat Islam akan patuh kepada Nabi SAW. Lepas Nabi wafat, kepimpinan dilepaskan kepada Khulafa Ar-Rashidin, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, kemudian Hasan sekejap, kemudian kita sebut dinasti Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, kemudian Bani Uthmaniyah. Ni yang mewakili umat ni, khalifah ni yang kita kena bai'ah. Sebab tu kalau kita belajar hukum jenayah, hukum syariah berkaitan dengan buruh, berkaitan dengan pemberontak, dia tidak berapa kena guna dalam keadaan situasi hari ni. Kerana apa? Kerana dia tidak zaman dulu dia ada khalifah, kita bai'ah kepada khalifah, mesti taat kepada dia. Maka bila tengok begini, keadaan begini, musuh-musuh Islam fikir bahawa umat Islam ni tidak akan boleh dikalahkan selagi dia ada bapa dia yang menjaga dia, iaitulah khalifah ni tadi. Maka sebab itulah Khilafah Uthmaniyah dijatuhkan pada tahun 1924. Dan saya pernah sebut kat sini tu kisah dia. Panjanglah kalau nak sebut tentang bagaimana Khilafah Uthmaniyah dijatuhkan, pengkhianatan dilakukan. Akhirnya bila Uthmaniyah jatuh, maka wilayah-wilayah umat Islam dipecah. Syam yang dulunya satu wilayah dipecahkan di Lebanon, jadi Jordan, jadi Syria, jadi Palestin, dipecah-pecahkan. Dan ini memang kaedah British lah. Kita pun baca dalam buku sejarah British ni, kaedah dia apa? Pecah dan perintah. Divide and rules, pecah dan perintah. Kenapa? Kerana bila dipecahkan, lantik perintah, pecah, lantik perintah, wilayah umat Islam pecahkan. Daripada mereka ni satu, pecahkan. Yang ni jadi satu, ada satu presiden dekat sini. Lanjut satu negara, satu presiden dekat sini. Maka bila diletakkan dalam sistem begitu, ini timbul semangat nasionalisme. Nasionalisme ni apa? Orang Jordan dia ada semangat Jordan dia saja. Dia tak peduli lah apa yang berlaku kat Mesir. Orang Mesir dia ada semangat Mesir, dia mempertahankan diri dia saja. Apa-apa pun kita kena jaga kekuatan Mesir dulu. Jangan sampai Mesir ni jatuh. Ini yang menyebabkan akhirnya umat dia lemah. Dia pecah, semua orang sibuk jaga negara masing-masing. Maka Nabi kata kalau ada khalifah pada ketika itu, maka berbai'ahlah kepada dia. Adakah kita akan ada semula sistem khalifah? Ada. Kalau kita sebut dalam hadis Nabi SAW, siapa yang tak tidur khutbah Jumaat minggu lepas, dia akan dengar hadis tu kan. Nabi SAW sebut hadis riwayat daripada Khuzaifah radhiyallahu an. Nabi SAW sebut apa? Hadis yang kita pernah baca kat sini lah. Last sekali Nabi SAW sebut bahawa khilafah ala minhajin nubuwah thumma sakat. Last sekali Nabi SAW kata akan ada khilafah ala minhajin nubuwah, macam Khulafa Ar-Rashidin atas manhaj nubuwah. Kemudian Nabi SAW diam, kata Huzaifah, bermakna habis zaman umat Islam selepas daripada itu. Maknanya lepas daripada ini akan ada, cuma kita tak tahu bila dia akan berlaku. Dan kepimpinan akhir zaman akan dipimpin oleh Al-Mahdi alaihissalam. Nanti kita akan bacalah hadis-hadis berkaitan dengan Al-Mahdi alaihissalam yang banyak yang disebut oleh Nabi SAW, perbahasan-perbahasan mengenainya. Yang inilah yang ditunggu oleh umat untuk memimpin umat dan membebaskan umat dalam keadaan dizalimi pada hari ini. Baik. Kemudian Nabi kata bila bai'ahlah kepada dia, berikan kepada mereka haknya, dan apa yang mereka, dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan minta mereka ni yang bertanggungjawab atas apa yang mereka buat. Di sana ada hadis-hadis yang kalau kita baca, yang Nabi SAW melarang umat dia daripada memberontak. Sebab tu saya sebut tadi, dalam Islam, dalam siasah syariah, dia ada hukum yang dipanggil sebagai burah. Burah ni adalah orang yang memberontak kepada khalifah. Alladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf. Ayat ni cerita hukum tentang berkaitan dengan orang yang memberontak kepada pemerintahan Islam yang dibai'ah. Maknanya orang ni ayyusallabu ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim, hendaklah mereka ni sama ada dibunuh ataupun disalib, ataupun aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf, potong tangan dengan kaki secara bersilang. Ini antara hukuman-hukuman hudud yang Allah Subhanahu wa taala letak dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan orang yang memberontak kepada khalifah.
Nabi SAW larang berontak kepada khalifah, tapi sistem khalifah, tuan-tuan kena faham, dia tidak valid dalam sistem demokrasi hari ni lah. Dia tak valid sebab sistem dia lain, hukum dia tak sama. Contohnya tuan-tuan, zaman dalam khalifah-khalifah ni kalau kita baca, tuan-tuan tengok ramai yang adil ke ramai yang zalim? Dalam sejarah khalifah kita ni kan, ramai yang bagus ke ramai yang tak berapa bagus? Ramai yang tak berapa bagus lah. Yang bagus kita boleh sebut nama dia, Umar bin Abdul Aziz, Khulafa ar-Rasyidin Abu Bakar sampai Sayyidina Hasan. Kemudian ada beberapa sahaja khalifah-khalifah yang kita kata bagus, tapi ramainya bermasalah lah kan. Antaranya berlaku ketika zaman kita sebut Bani Umayyah lah, ketika Yazid bin Muawiyah, ketika zaman Al-Malik bin Marwan, ketika itu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab sirah, sejarah menyebut tentang bagaimana kerosakan dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni. Walaupun Hajjaj ni dahsyat juga, tapi dia ada jasa dia juga lah pada Islam, tapi dia ni dahsyat lah. Dan ketika zaman Hajjaj ni ramai sahabat-sahabat yang masih hidup, terutama sahabat-sahabat yang muda seperti Anas bin Malik radhiyallahu an masih hidup ketika zaman Hajjaj bin Yusuf. Jadi Hajjaj ni waktu tu zalim, bunuh orang, tangkap orang dan sebagainya. Orang mengadu kepada Hajjaj bin Yusuf. Orang mengadu kepada Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, macam mana kita ni kan? Macam mana kita ni ada pemimpin yang zalim betul ni, Hajjaj ni bunuh orang, tangkap orang apa semua ni. Anas bin Malik jawab, dia kata, Nabi SAW larang kita daripada melawan pemimpin yang telah dilantik. Kita hendaklah sabar, satunya. Keduanya, dia ni akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dia buat. Dia buat tu, dia buat kezaliman, pasti akan dipertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan mesti kenapa Nabi tak bagi kita melawan pemerintah-pemerintah yang zalim ni? Kan bukan ke afdalu jihadi kalimatu haqqin inda sultani jair. Nabi SAW sebut satu hadis, Nabi kata afdal jihad adalah menyatakan kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Tuan-tuan kena faham betul hadis ni. Hadis yang menyebut tentang afdalu jihad kalimatu haqqin inda sultani jair, dia menyatakan kebenaran. Maknanya sultan tu ataupun khalifah tu berada dalam keadaan salah, kena betulkan. Ini wahai tuanku, yang ini salah, ini tak mengikut syariat, ini bercanggah dengan apa Nabi SAW sebut. Itu kena buat. Tapi untuk adakan pemberontakan, ini Nabi SAW larang. Kenapa adanya hadis-hadis yang melarang daripada memberontak kepada sistem khalifah ni tadi? Kerana Nabi SAW tak nak umat ni berpecah belah. Tak nak umat ni ada khalifah yang lain, ada khalifah yang lain. Kenapa? Kerana perpecahan umat akan menyebabkan umat Islam lemah. Yang ini Nabi SAW tidak benarkan. Berlaku juga antara yang hidup juga zaman Hajjaj adalah ulama tabi'in yang terkenal, iaitu Sufyan As-Sawri rahimahullah. Sufyan As-Sawri ni ulama besar. Tuan-tuan baca kitab memang akan jumpa banyak nama Sufyan As-Sawri ni. Orang pun mengadu kepada Sufyan As-Sawri. Hajjaj ni teruk lah Sufyan ni kan. Macam mana kita nak buat ni, ada pemimpin yang teruk macam ni. Jadinya Sufyan As-Sawri kata, kamu kalau nak kritik Hajjaj ni, kamu kritik benda yang betul. Jangan sampai berlebih-lebihan. Kan orang bila emosi marah, dia akan cerita berlebih-lebihan. Macam kita hari ni, kadang-kadang kita bergaduh tu ataupun kita berbeza pendapat, patutnya maudhu'i, satu tajuk lah kan. Kita tak puas hati cerita tu lah, tapi dibekait lagi dengan dia ni lah, anak dia lah, bini dia lah, kerja dia lah, apa melarat-larat kan. Jadi sama jugalah zaman tu, Hajjaj ni memang zalim lah. Memang orang sebut tentang kezaliman dia, tapi bila orang marah, orang mula sebut benda yang lain-lain. Hajjaj ni lah, anak dia ni lah, bini dia ni lah, apalah, pun jadi melarat lah. Dia tak jadi tajuk kezaliman dia tu. Sufyan As-Sawri tegur orang pada ketika itu, dia kata Hajjaj memang zalim, dan kezaliman dia tu pasti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita buat zalim pada Hajjaj, maknanya kita mengatakan sesuatu yang benda yang tak betul, mungkin kita memfitnah dia, kita melarat cerita benda-benda yang tak sepatutnya. Kita ni memanglah ada benda yang kita boleh sebut tentang keburukan pemerintah, tetapi benda yang menjadi maslahat umum, benda tu kalau kita tak sebut, tak tegur, tak sebarkan kepada orang ramai, dia akan jadi masalah kepada orang ramai. Itu kita boleh sebut. Tapi benda tu kalau dosa peribadi dia, kita tak nak sebut, kerana tu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak ada kaitan dengan orang ramai. Jadinya Sufyan As-Sawri kata, kalau kamu sebut benda yang lain, kamu menzalimi Hajjaj, kamu pun akan diadili di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kenapa? Kerana kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala ni mithqala dzarratin khairan yarah, mithqala dzarratin syarran yarah. Buat baik besar zarah pun kita akan nampak balasan dia. Buat zalim, buat jahat kepada orang besar zarah pun kita akan nampak, walaupun pada orang yang zalim. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Sebab tu kita tuan-tuan hari ni, kita cerita lebih kurang lah kan. Kita nak pesan je lah semua, sebagai orang yang beriman ni,
Kadang-kadang bila kita cerita bab politik ni kena tapis-tapis sikit lah kan. Benda yang betul sebut boleh sebut, tapi kalau benda tu sampai perkataan-perkataan yang tak elok keluar, kadang sampai level fitnah, sampai benda-benda yang tu, jadi kita elakkanlah. Sebagai orang beriman tidak sepatutnya benda-benda begini keluar daripada mulut kita. Kenapa Nabi SAW sebut apa? Min husnil Islam al-mar'u tarku ma la ya'ni. Sebaik-baik orang Islam itu adalah ditinggalkan benda-benda yang tidak baik dia. Dan Nabi SAW sebut bahawa al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam ini adalah orang Islam lain selamat daripada lisan dia, perkataan-perkataan tak elok daripada, dan juga keburukan daripada tangan-tangan dia. Jadi yang benda-benda ni kita kena jagalah, jagalah. Cuma hadis yang kita baca ni tadi, Nabi SAW suruh bai'ah kepada sistem khalifah. Jadi kita kata zaman kita dah tak ada, zaman kita tak ada sistem ni. Cuma satu hari, dan sebab itulah tuan-tuan tengok adanya gerakan-gerakan untuk membangunkan khalifah. Cuma kadang-kadang cara dia tu lah, cara dia tu, kaedah dia tu apa semua tak berapa tepat lah. Dan ada juga yang dibangunkan oleh musuh-musuh Islam untuk menjadi fitnah kepada Islam. Seperti mana? Daesh kan. Dia tahu bahawa orang Islam ni akhir zaman menunggu kepimpinan semula khalifah untuk membela umat. Jadi mereka ciptalah Daulah Islamiyah Iraq wa Syam, Daesh. Kenapa? Mereka buatlah Daesh ni dengan penuh fitnah, bunuh orang, punya jahat, bom orang, macam-macam lah dia buat kan. Supaya apa? Kenapa dia tak perkataan ni? Tuan, ni kerja-kerja CIA lah tuan. Kita boleh sebut benda ni kerja CIA. Saya boleh sebut kerana adalah benda yang saya tahu, yang saya tak boleh sebut sini. Tapi benda ni memang kerja-kerja CIA lah tuan. Buat benda begini, akhirnya nanti bila macam mana saya? Akhirnya nanti bila katakanlah akhir zaman, muncul Daulah Islamiyah yang sebenar, kajian Islam yang sebenar, khalifah yang sebenar. Orang bukan Islam akan trauma. Adakah ini Daulah Islamiyah, khalifah sama macam Abu Bakar al-Baghdadi, sama macam Daulah Islamiyah Iraq wa Syam, Daesh tadi. Jadi dia akan menyebabkan orang takut pada Islam. Ini semua permainan musuh-musuh Islam tuan-tuan. Dan saya sebutlah tuan-tuan, saya pernah pergi Afghanistan, duduk kat sana, jumpa dengan para mujahidin dekat sana, jumpa dengan Gulbuddin Hekmatyar. Tuan-tuan pun kenal Gulbuddin Hekmatyar ni. Nak jumpa dia payah tuan-tuan. Dia duduk dekat Kabul. Tuan-tuan Google nama Gulbuddin Hekmatyar. Dia ni salah seorang daripada pimpinan mujahidin tahun 80-an ketika perang dengan Soviet Union dan juga ketika Civil War. Dia pernah jadi Perdana Menteri Afghanistan dulu, kejap. Zaman mujahidin memerintah Afghanistan. Tuan-tuan dan puan muslimat dirahmati Allah SWT sekalian, saya sambung sikit lagi. Saya sebut tadi tentang fitnah yang diwujudkan oleh musuh-musuh Islam tentang sistem khalifah ni. Kerana kita pun tahu bahawa geng-geng musuh-musuh Islam ni, CIA, Mossad dan lain-lain ni, mereka memang mengkaji hadis Nabi SAW. Saya yakin mereka baca hadis Nabi SAW. Mereka tahu bahawa akhir zaman umat sedang menunggu khalifah, maka mereka mencipta khalifah yang palsu sebagai fitnah kepada umat. Saya sebut tadi, saya pergi Afghanistan. Waktu tu Amerika baru balik tinggalkan Afghanistan 3 minggu. Yang tuan-tuan tengok video orang duk bergayut kat kapal terbang ketika mereka tinggalkan Afghanistan tu, 3 minggu lepas tu saya ada kat airport tu. Saya dah sampai kat Afghanistan dah. Saya masuk dalam Kabul dan kita duduk kat Afghanistan lebih daripada 40 hari duduk dalam tu. Dan saya pergi tu dihantar oleh MOFA, Minister of Foreign Affairs, Datuk Saifuddin Abdullah pada waktu tersebut, untuk kita buat fact finding mission. Dihantar kami untuk dapatkan maklumat sebenar apa sebenarnya yang berlaku dekat Afghanistan ni. Jadi kami pergi tu memang tujuan utama untuk fact finding lah. Bila kita kata fact finding ni, kita kena travel seluruh negara dia dan kita kena jumpa leader-leader dia. Antara yang kita jumpa adalah leader-leader daripada Taliban. Kita jumpa General Mubin Khan, kita jumpa pimpinan-pimpinan tertinggi mereka, Abdul Qahar Balqi. Kita jumpa juga dengan Gulbuddin Hekmatyar ni. Pada waktu tersebut, bila mereka keluar, Taliban dia berperang dengan ISIS-K, ISIS Khurasan. Ni Daesh ni, ISIS-K ni tadi. Dan mereka bertempat dekat Jalalabad, dekat Nangarhar, nama tempat tu tempat yang diasaskan ISIS-K ni tadi. Jadi, saya bukan sekadar dengar cerita, saya pergi dekat tempat bertempur tu. Waktu tengah bertempur, kita salah timing pada waktu tersebut. Tengah bertempur antara Taliban dengan ISIS punya saki-baki tu, saya ada dekat situ pada waktu tersebut. Jadi kita tengoklah keadaan bertempur tu macam mana. Dahsyatlah tuan-tuan, ngeri dia. Saya sendiri kena tarik kereta, kena keluar, kena tarik kereta, beg saya kena check apa semua. Sebab kita orang luar, disyaki. Kemudian dia lepaskan kita. Bila kita tengok kita ni ada datang utusan kerajaan, lepaskan kita. Tapi kita masuk dalam kawasan tersebut. Sampai kawan-kawan Afghanistan lain, dia kata,
Dia kata kau ni gila pergi masuk kawasan tu. Kita orang-orang Afghanistan pun tak berani masuk Nangarhar pada waktu tersebut. Dan besok kita orang dengar berita ada orang kena sembelih kat tempat yang kita orang pergi tu. Dahsyat tempat tu. Jadi bila kita tengok keadaan ni, kenapa yang dikatakan ISIS ni, Daulah Islamiah ni, sampai sanggup tuan-tuan, saya pergi dekat Kunduz, nama tempat tu Kunduz. Tuan boleh check kat berita. Kunduz tahun 2021 sekitar bulan September. Saya ada dekat sana, 1 kilometer daripada tempat kami duduk tu, masjid tu, orang tengah solat Jumaat ni, orang tengah solat Jumaat ramai-ramai ni, ada orang bom badan tuan. Dia bom badan ketika orang tengah solat Jumaat. Berkecai orang tuan. Gambar dia masih ada dalam handphone saya ni. Gambar yang original, bukan download ni, ada kat handphone saya ni. Dia kata kenapalah dia ni letakkan diri dekat dalam kawasan masjid apa semua kan. Akhirnya ada peluang jumpa dengan Gulbuddin Hekmatyar. Gulbuddin Hekmatyar ni dia adalah salah seorang tokoh mujahidin yang saya sebut tadi. Dia ni terkenal lah, orang lama kalau ikuti perang Soviet Union, perang mujahidin Civil War Afghanistan, kenal nama Gulbuddin Hekmatyar. Saya jumpa dengan dia, ada gambar saya dengan dia. Bila jumpa dengan dia, kita tanyalah, antara soalan kita tanya berkaitan dengan ISIS-K lah, ISIS Khorasan yang menjadi cabaran kepada Taliban yang ada dekat Afghanistan. Dia kata sebagai orang lama yang duduk dalam scene jihad ni, maksud sejak lawan Soviet Union, sejak lawan Civil War, yang duduk dalam dunia jihad lama ni, dia kata ISIS ni tak ada grassroots pun dekat Afghanistan. Dia tak ada grassroots dekat Afghanistan. Dia datang dekat situ, memang dibawa, dia ditaja oleh CIA tuan-tuan. Memang CIA taja mereka wujudkan kumpulan ni. Dan saya tanya sendiri orang-orang ramai yang ada dekat kawasan tersebut, mereka cerita bahawa yang mengaku jadi ISIS dekat Afghanistan, dia bukan orang Afghanistan pun. Dia ada daripada orang Pakistan, dia ada daripada orang luar yang dibayar untuk buat kekacauan dekat dalam negara yang dipimpin oleh umat Islam. Tujuan dia sebenarnya mudah je tuan-tuan. Satu-satunya negara Islam yang zaman moden kita hari ni berjaya kalahkan Amerika kan, zaman kalahkan Amerika. Amerika akhirnya 20 tahun lepas habis hampir berapa trilion, 2 trilion dekat Afghanistan, akhirnya surrender, tinggal ke Afghanistan. Jadi dia nak tunjukkan, okey, kau lawan kami, kau tak akan memerintah dengan aman. Jadi dihantarlah dia punya bernama ISIS tadi untuk jadi fitnah kepada umat. Jadi orang yang tak tahu, orang akan kata bahawa ISIS ni adalah contoh simbol kepada umat Islam, sedangkan dia adalah Daulah Islamiah yang direka oleh musuh-musuh Islam, dan utamanya CIA lah tuan. Memang kerja CIA lah tuan. Kita jumpa dengan orang bawahan dekat kawasan peperangan ni, memang dia kata ada orang lokal yang tiba-tiba datang dapat duit beli Hilux banyak-banyak macam tu. Ni semua, dan tuan-tuan kena ingat, ejen-ejen foreign ni kan, CIA ke Mossad ke, dia tak semestinya Mat Saleh, dia adalah orang lokal. Dekat Afghanistan yang dia ejen CIA adalah orang lokal. Dekat Malaysia kalau jadi ejen CIA ke ejen Mossad pun orang lokal juga tuan-tuan. Dia takkan lantik orang luar. Sebab itulah tuan-tuan tengok ada yang kes macam-macam lah kan, tuan-tuan tahu kan, dia adalah orang lokal. Sebab tu kena hati-hati lah tuan-tuan. Kita tak tahu dalam kalangan kita ni rupanya ada yang mengkhianati Islam, nampak macam orang Islam. Ketika yang kes berlaku penculikan orang Palestin tu, yang sepasang suami isteri Melayu terlibat tu, saya duk teks kita frust lah, kita rasa macam ada orang Melayu di pengkhianat Palestin ni kan, dia pengkhianat umat Islam jadi ejen Taliban Israel. Saya duk message kawan-kawan Hamas saya kat sini, duk message dia. Dia kata aku tak sangka lah, minta maaf lah, aku tak sangka dalam kalangan orang Melayu ada yang jadi ejen Taliban Israel. Dia kata relax brother, dia kata. Jangan kata bangsa kau. Bangsa aku orang Palestin pun ramai ejen pengkhianat, dia kata. Bangsa dia kena bunuh dia pun ada ejen Zionis Israel juga tuan. Jadinya kita katakan bahawa ini perancangan daripada musuh-musuh Islam untuk memburukkan Islam. Jadi kita ni yang kena bijak. Guru saya sebut apa? Jangan kita menari mengikut gendang yang dipalu oleh musuh. Musuh gendang palu, kita pun terikut sama dengan apa yang musuh punya naratif. Kita ikut sama dan akhirnya kita jadi tak cerdik lah. Kita terikut dengan apa yang dirancang. Dan dalam keadaan Palestin hari ini, untuk update terkini tuan-tuan, setakat yang saya dapat hari ini, jumlah yang syahid lebih daripada 15,000 orang. Walaupun official number dia 12,500 macam tu, ataupun 13,000 official number dia hari ni, mana datang lagi baki tu tuan, kerana yang duduk di bawah rubbles, bawah runtuhan, lebih daripada 3,500 orang duduk bawah tu. Kenapa tak dapat nak dikeluarkan? Kerana tuan-tuan kena ingat, minyak diesel dan juga petrol tak dibenarkan masuk ke dalam Gaza, kecuali dengan jumlah yang sangat sedikit untuk sistem kumbahan. Kerana tak nak kalau sistem kumbahan ni mati, dia akan jadi penyakit nanti. Bila penyakit, peperangan akan terhenti. Jadi Israel tak nak perang terhenti, jadi dia bagi minyak sikit untuk sistem kumbahan bergerak. Tapi ambulans, hospital, tuan-tuan tahu kebanyakan daripada hospital telah tidak berfungsi sepenuhnya, seperti hospital Indonesia, seperti hospital Ashifa. Hospital Ashifa ni adalah hospital yang terbesar dekat Gaza tuan-tuan. Dalam dia ada lebih 10,000 orang duduk dalam tu. Yang duduk dalam ICU semua mati. Kalau tak saya 26 orang semua mati duduk dalam ICU. Sebab apa?
Sebab bila sistem elektrik tak dapat digunakan, sistem solar ada. Israel sengaja attack sistem solar tersebut supaya tak ada bekalan elektrik. Jadi peralatan perubatan tak dapat digunakan, menyebabkan orang-orang yang duduk kat ICU mati, dan bayi-bayi yang duduk dalam inkubator pun ada yang mati juga kerana tak dapat diselamatkan. Ni kejahatan ni lah. Dan saya sebut tadi kenapa yang duduk bawah rubbles ni, bawah timbunan-timbunan batu ni tak dapat dikeluarkan. Sebab mesin-mesin yang nak menggali ni semua minyak dah habis, dan kebanyakan juga telah dibom. Maka orang awam ni menggunakan tangan mereka, dah tuan tengok video, mereka gali tangan mereka. Jadi kalau dapat gali ni hanya beberapa orang sajalah yang dapat diselamatkan. Yang kawasan bawah-bawah dengan batu-batu yang berat tu tak dapat nak diselamatkan kerana tak dapat nak dikeluarkan. Itu jumlah yang syahid lah. Dan keadaan semasa hari ini, di bahagian utara Gaza berlaku pertempuran darat yang sangat dahsyat. Walaupun tuan-tuan tengok naratif dia macam tentera Israel ni kuat kan tuan, tapi tuan-tuan kalau tengok video-video yang Brigade Izzuddin Al-Qassam rilis dan statement-statement daripada askar-askar yang terlibat dekat pertempuran, sebenarnya askar Zionis ni dia tak kompetitif langsung. Al-Qassam kata dia tak ada kekuatan tentera langsung. Kereta tank dia satu tu, Merkava tu, harga beratus juta kot sebiji Merkava tu. Antara kereta tank tercanggih. Meletup tuan-tuan tengok video dia, macam mana meletup ni pun ni kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih daripada 100 biji Merkava dia tu meletup, hancur. Ni kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka ni dah masuk hari yang ke-46 pertempuran, masih tak dapat nak bergerak lagi daripada utara Gaza. Kenapa? Kerana berperang pertempuran darat sangat sengit. Dan askar Zionis ni tadi, kalau ikut numbers yang Al-Qassam kira, dia kata lebih daripada 1000 orang dah mati dah. Lebih daripada 1000 orang. Dan saya tengok semalam ada satu interview dengan tukang gali kubur dekat Israel. Dia kata setiap 1 jam dia akan kebumikan seorang askar Israel. Dalam masa 48 jam 50 askar Israel mati. Maknanya ramai tu askar Israel mati, tapi benda tersebut tidak diwar-warkan dekat dunia. Israel nampak macam dia kuat. Kenapa? Kerana dia bom orang awam. Dia bom orang awam, dia bom hospital, dia bom sekolah. Dia nampak dia kuat. Jumlah kematian banyak dekat bahagian kita. Tapi tuan-tuan kena ingat, yang mati tu ramai wanita juga, kanak-kanak. Itu yang kita kesiat tu. Mereka sengaja mengebom orang awam, sengaja mengebom hospital kerana mereka tak dapat nak tawan dari sudut darat. Pertempuran darat memang mereka kalah lah tuan-tuan. Saya ada baca satu video translation daripada Al-Qassam ni tuan-tuan. Dia kata bila antara Al-Qassam yang bertempur dengan Israel, dia kata bila askar Israel ni terserempak dengan dia macam paralyzed, dia macam terkejut jumpa Al-Qassam ni tadi. Dan Al-Qassam ni turut tembak lah lepas 9 orang ni. Bahkan ada yang kata askar Israel ni sampai tahap sujud dekat kaki Al-Qassam. Dia kata janganlah bunuh je. Sebab budak-budak ni ramai askar muda-muda. Tuan-tuan tengok askar dia mati umur 22, 23, budak-budak. Mereka ni tak ada pengalaman perang langsung. Apa dia sebut tadi saya jumpa? Dia kata bahawa dia kata through our engagement with them, we observe that the Israeli soldiers have no military standards. Dia kata daripada pemerhatian kami bertempur dengan askar Israel ni, dia kata askar Israel ni have no military standard, tak ada standard peperangan langsung, macam budak-budak tak pernah pergi perang tu. Sebab tu ketika sebelum Zionis nak masuk serangan darat, kan Amerika punya general bagi tahu kepada Israel, dia kata kalau kamu ambil tindakan tu, tindakan kamu sendiri. Kerana mengikut daripada analisis Amerika Syarikat punya tentera, dia kata tentera Israel ni tak ada capability pun untuk bertempur dekat darat tuan-tuan. Ni sedikit perkembangan, dan kita teruskan doa kepada saudara-saudara kita. Kalau ikut beberapa jam yang lepas saya baca sedang ada rundingan yang jadi orang tengahnya adalah Qatar, Jordan dan juga Saudi dengan Amerika Syarikat, Israel dan juga Hamas untuk adakan gencatan senjata. Tapi kita tak tahulah kan tuan, sebab berunding dengan bangsa Zionis ni bukan satu benda yang mudah lah. Ni bangsa yang Nabi pun mereka bunuh, bangsa yang tidak menepati janji. Mereka anggap dia saja baik, kita semua ni dianggap sebagai binatang. Jadi payah. Apapun kita teruskan doa kepada saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemenangan kepada mereka dan memberi kekuatan kepada mereka untuk bertahan di bumi Palestin, insya-Allah. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.